Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke sesi latihan anti rasuah. Video latihan ini disediakan oleh ahli jawatan kuasa fungsi pematuhan anti rasuah. Dalam video ini, Anda akan mengetahui apa itu rasuah, apa itu sistem pengurusan anti rasuah dan mengapa kami mahu melaksanakan ia di seluruh kumpulan syarikat kita. Pada akhir video ini, jika Anda mempunyai apa-apa soalan mengenai latihan anti rasuah ini, Anda boleh bertanya kepada ahli jawatan kuasa. Kita mulakan dengan apa itu rasuah. Dalam konteks Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, rasuah membawa maksud secara rasuah memberi, atau menawarkan, menerima, atau meminta, atau setuju untuk menerima ganjaran dan faedah secara langsung atau tidak langsung. Rasuah di Malaysia juga dikenali sebagai duit kopi, bunga emas, speed money, kautim, pelincir, tumbuk rusuk, under counter money, atau makan suap. Contoh lain rasuah termasuk, menerima hadiah daripada vendor atau pembekal untuk memberikan kontrak. Menawarkan rasuah dalam bentuk tiket pertandingan bola sepak kepada pelanggan untuk mendapatkan penjualan atau kontrak. Menerima pengaturan perjalanan dari pembekal untuk percutian sendiri. Tawarkan uang tunai untuk memberi rasuah kepada pegawai kerajaan apabila memerlukan kelulusan atau melakukan kesalahan. Kedua-dua pihak mendapat keuntungan untuk diri sendiri walaupun tidak dalam bentuk uang tunai atau hadiah. Ia juga dianggap sebagai rasuah apabila seseorang menyalahgunakan kedudukan untuk kepentingan pribadi atau orang itu menawarkan pekerjaan sebagai pelatih kepada pelanggan untuk mendapatkan perniagaan. Kita sering mendengar seseorang menawarkan kereta kepada pegawai tempatan untuk menggunakan pengaruhnya untuk mengesahkan cadangan maklumat atau mendapatkan proyek. Adalah salah apabila seseorang menyumbang dana untuk organisasi amal yang dikendalikan oleh anggota seseorang yang berniaga dengan Anda. Contoh lain mengenai rasuah adalah menawarkan kerja kepada saudara mara pelanggan ke organisasi Anda untuk diberikan kontrak perniagaan. Rasuah yang paling biasa dilakukan oleh pekerja syarikat adalah meminta hadiah, uang atau faedah lain dari pembekal atau kontraktor sebelum menandatangani pesanan pembelian. Akhirnya, kita sering mendengar orang menawarkan rasuah kepada pegawai kastam untuk pelepasan barang atau mengelakkan daripada dikenakan cukai. Apakah kesan rasuah kepada masyarakat? Salah laku politik menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap pegawai, institusi awam, pemerintah, perniagaan dan ketua negara. Kami mendengar rasuah pentadbiran di mana pemerintah mengubah pelaksanaan polisi, seperti mendapatkan lesen atau proyek, walaupun Anda tidak memenuhi syarat untuk melaksanakannya. Rasuah yang paling sering kita dengar dari berita adalah, mempengaruhi dan mengubah undang-undang dan peraturan seperti cuma memberikan lesen kepada koloni sendiri untuk mendapatkan hak tunggal, atau memonopoli perniagaan tertentu. Kerana rasuah, pertumbuhan ekonomi negara turut terjejas dan kehidupan rakyat seharian turut terjejas. Syarikat yang mengamalkan budaya rasuah sering membawa kesan yang buruk terhadap operasi syarikat dengan serius. Antaranya adalah 1. Menjejaskan hubungan perniagaan dengan pelanggan dan pembekal. 2. Interaksinya dengan agensi kerajaan dan majelis tempatan. 3. Reputasi kebda orang awam, dan akhirnya, syarikat yang mengamalkan rasuah membawa semangat yang rendah kepada pekerjanya. Di pasaran baru muncul budaya rasuah politik yang diamalkan oleh pegawai tinggi yang mengubah peraturan untuk meningkatkan kekuatan, status, dan kekayaan mereka. Akibatnya, ia telah menjadi keperluan bagi orang awam memberi rasuah untuk menyelesaikan segala kerja. Masyarakat rasuah yang tidak sihat mempunyai kesan besar, dan menjadi ancaman kepada keselamatan diri kerana di luar kawalan, dan orang boleh menyuap pihak berkuasa untuk melakukan jenayah. Untuk mendorong aktiviti perniagaan di Malaysia dijalankan dengan penuh integriti dan untuk mempromosikan amalan tadbir urus yang baik dalam organisasi. Peruntukan baru di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009 telah dikuatkuasakan pada 1 hari bulan Juni tahun 2020. Pada asasnya, berdasarkan peruntukan baru ini, syarikat komersial juga bertanggung jawab, dan mereka boleh dihukum jika pekerja mereka, termasuk pihak pengurusan, perwakilan atau rakan sekutu terlibat dalam jenayah rasuah. Hukuman di bawah Seksyen 17A-2 adalah, denda tidak kurang 10 kali ganda daripada nilai suapan, atau Rm1 juta, mengikut mana-mana yang lebih tinggi, atau dipenjara sehingga 20 tahun, atau kedua-duanya sekali.
Untuk mematuhi akta baru ini, Leon Fuad Berhad telah melaksanakan sistem pengurusan anti rasuah pada 1 hari bulan Mei, tahun 2020. Apa itu sistem pengurusan anti rasuah? Sistem pengurusan anti rasuah adalah untuk membimbing syarikat untuk mencegah, mengesan dan bertindak terhadap rasuah. Sistem pengurusan anti rasuah juga memastikan aktiviti dijalankan secara beretika, sesuai dan mematuhi undang-undang. Syarikat kita juga telah melaksanakan polisi anti rasuah seperti berikut. 1. Sifar toleransi untuk sebarang aktiviti yang berkaitan dengan rasuah. 2. Menyediakan dan mengekalkan persekitaran kerja tanpa rasuah untuk semua pekerja dan pihak berkepentingan. 3. Mematuhi undang-undang anti rasuah untuk syarikat. 4. Memenuhi semua syarat yang ditetapkan dalam sistem pengurusan anti rasuah. 5. Beri peluang kepada dan menggalakkan pekerja untuk melaporkan kebimbangan mengenai aktiviti rasuah. 6. Sentiasa meningkatkan sistem pengurusan anti rasuah. 7. Memberi tugas dan kuasa kepada ahli jawatan kuasa pematuhan anti rasuah untuk menjalankan tugas mereka secara bebas. 8. Mengenakan tindakan yang sewajarnya terhadap tindakan yang tidak mematuhi polisi anti rasuah. Syarikat kita telah menubuhkan jawatan kuasa fungsi pematuhan anti rasuah. Tanggung jawab jawatan kuasa fungsi pematuhan anti rasuah adalah untuk 1. Untuk mengawasi reka bentuk dan pelaksanaan sistem pengurusan anti rasuah oleh syarikat. 2. Memberi nasihat dan membimbing pegawai mengenai perkara yang berkaitan dengan rasuah dan sistem. 3. Untuk memastikan sistem mematuhi sistem pengurusan anti rasuah 37001. 4. Melaporkan prestasi sistem kepada Badan Pentadbir dan pengurusan atasan. 5. Memastikan akses langsung dan cepat ke badan pengelola dan pengurusan atasan jika ada masalah atau masalah yang perlu dibangkitkan. 6. Memastikan bahwa sistem pengurusan risiko anti rasuah mempunyai sumber yang mencukupi dan diberikan kepada orang-orang yang mempunyai kelayakan, status, kuasa dan kebebasan yang sesuai. Selain sistem pengurusan anti rasuah, syarikat kita juga mempunyai polisi dan langkah yang berikut untuk mencegah aktiviti rasuah, ini termasuk polisi larangan beri dan terima hadiah, polisi pemberi maklumat, kawalan keuangan dan akhirnya, kawalan bukan keuangan. Di bawah polisi larangan beri dan terima hadiah, pekerja dilarang menerima atau meminta hadiah dari pihak luar. Walau bagaimanapun, terdapat pengecualian di bawah polisi ini. Pekerja yang layak dibenarkan melayan pelanggan untuk membina dan mengekalkan hubungan perniagaan. Hadiah korporat seperti kalender, buku nota, hadiah perayaan dan lain-lain adalah dibenarkan. Dan akhirnya, sumbangan atau penajaan dibenarkan jika tidak dimaksudkan atau dianggap untuk mempengaruhi keputusan perniagaan. Objektif polisi pemberi maklumat adalah untuk menyokong nilai-nilai kumpulan syarikat, memastikan pekerja dilindungi dan dapat melaporkan kebimbangan atau masalah rasuah tanpa rasa takut akan balasan. Akhirnya adalah mengadakan proses yang jelas dan sulit untuk menyelesaikan masalah yang tulen atau benar. Polisi kawalan keuangan merangkumi. Pertama, semua pembayaran memerlukan kelulusan sekurang-kurangnya 2 orang pengarah. Kedua, dokumentasi sokongan untuk disahkan oleh kaki tangan yang berkaitan dan dilampirkan untuk kelulusan pembayaran. Ketiga, semua pesanan jualan dari pelanggan melebihi Rp20.000 memerlukan kelulusan dari pengarah. Keempat, semua pengkategorian dan keterangan pembayaran dalam akaun hendaklah dilakukan dengan tepat dan jelas. Kelima, sebarang urus niaga keuangan yang penting hendaklah dikaji oleh lembaga pengarah. Langkah pencegahan rasuah terakhir adalah kawalan bukan keuangan. 1. Lakukan ketelitian yang wajar terhadap rekan perniagaan yang dinilai lebih tinggi daripada risiko rasuah. 2. Menjalankan ketelitian yang wajar dalam proses pekerjaannya yang melibatkan jawatan yang dinilai lebih tinggi daripada risiko rasuah rendah. 3. Kawalan seperti yang ditetapkan dalam sistem pengurusan kualitas 9001 organisasi. Melaporkan pelanggaran polisi. Sekiranya ada individu atau pekerja yang yakin bahwa perbuatan salah yang berkaitan rasuah berlaku di tempat kerja, individu tersebut boleh melaporkannya dengan segera kepada pihak atasan atau pengarah eksekutifnya. Namun, jika atas sebab yang tertentu, pekerja merasa tidak selesa untuk melakukannya, maka dia boleh melaporkan masalah tersebut melalui email kepada orang-orang yang berikut.
Ingat, identiti Anda akan dilindungi di bawah polisi pemberi maklumat. Nama Anda tidak akan didedahkan kepada sesiapapun tanpa persetujuan Anda. Yakinlah bahwa laporan Anda juga tidak akan menjejaskan atau melibatkan prestasi kerja Anda. Ringkasnya, untuk memupuk tempat kerja yang sihat, sebagai pekerja, kita harus menjalani kehidupan dengan integriti dan tidak ada rasuah. Jangan ragu melaporkan kepada ahli jawatan kuasa pematuhan anti rasuah untuk segala aktiviti rasuah yang disyaki, dan selalu, ingatlah selalu. Jangan mengambil bahagian dalam aktiviti berkaitan dengan rasuah. Harap Anda menikmati video latihan ini, dan telah mempelajari apa itu rasuah, hukuman-hukuman jika ada yang terlibat, dan mengapa syarikat melaksanakan sistem pengurusan anti rasuah. Sekiranya Anda mempunyai sebarang pertanyaan, Anda boleh bertanya atau menghubungi mana-mana ahli jawatan kuasa pematuhan anti rasuah. Hentikan rasuah, katakan tak nak rasuah. Kita boleh lakukannya. Terima kasih.